لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Masjid Quba. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Dulu kau pernah bermimpi ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Quba. Sebelum sampai ke Madinah, inilah tempat pertama baginda Nabi salat subuh untuk menziarah seorang sahabat bernama Abu Talha ibn Barak. Talha ibn Barak. Dan di sini dikatakan rumah Talha dan Nabi sembahyang di sini. Dan ada mengatakan ini satu tempat Nabi sembahyang dan dinamakan Masjid Musabbih ataupun dinamakan juga sebab Masjid Sabah kerana Nabi bersolat dengan solat subuh. Kemudian melalui jalan inilah baginda Nabi terus menuju ke hadapan untuk duduk di rumah Kalsum untuk membina Masjid Quba sebagai masjid pertama di dalam Islam melalui tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadikan kita di kalangan orang yang senantiasa mendirikan salat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadi Nabi buatlah masjid yang pertama, nama masjidnya Masjid Quba. Sebenarnya nama tempatnya Masjid Quba. Maka dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa yang ambil wudu ataupun berwudu daripada rumah dia, kita kalau hotel lah, mai semayang ke Masjid Quba 2 rakaat, pahalanya adalah pahala mengerjakan umrah. Besar itu kelebihan Masjid Quba. Sebab tu kita kata la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ayat Quran itu turun membuktikan betapa besarnya Masjid Quba yang kita ada sekarang ni. Dalam ni kita duduk semayang. Okay. الحمد ونعمة
Dekat Bukit Uhud ni dia ada satu peristiwa, iaitu ramainya para sahabat yang wafat ketika berperang. Kalau saya boleh bagi tahu kat tuan-tuan, bukan kita kata sahabat dak nah, wa'iyazbillah, jauh daripada kita menghina sahabat. Kita dengan sahabat jauh. Sebab apa? Sahabat, dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, siapa yang sedekahkan hartanya sebesar Bukit Uhud, ni harta kita ni kita sedekah jalan Allah, tetap tidak akan sama dengan harta yang disedekahkan oleh sahabat aku walaupun secupak. Hak tu nilai kita ya dengan sahabat. Nilai kita sahabat secupak, kita bagi sebesar Bukit Uhud pun tak sama dengan sahabat. Jadi bila saya cerita, saya bukan nak hina sahabat dak, wallahi demi Allah. Tapi saya nak cerita kata peristiwa ini ambil pengajaran untuk kita. Apa dia? Walaupun hanya pesanan Nabi, Nabi kata, jangan turun bukit walau apa sekalipun. Walaupun hanya itu saja Nabi pesan. Dekat kita Nabi pesan lebih banyak. Nabi kata jangan tinggal semayang. Nabi pesan kat kita jaga. Macam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita tengok orang biarkan anak-anak duduk menangis. Nabi kata apa? Jaga anak-anak, sayang mereka. Jangan kita pukul mereka, jangan kita godam mereka. Jangan cubit bibir mereka. Semalam cubit bibir anak dia sebab anak dia menangis tak berhenti. Nabi kata jangan. Banyak pesanan Nabi. Sedangkan untuk sahabat, Nabi kata jangan turun bukit ini walau apa sekalipun, menang atau kalah. Hanya tu je pesan Nabi. Kalau kita tengok pesanan Nabi tidak ada kaitan dengan akhirat. Nabi kata jangan turun bukit ni walau apa cara sekalipun, menang atau kalah. Tak ada kaitan dengan akhirat. Sedangkan apa yang Nabi pesan kat kita semuanya penuh dengan arahan untuk akhirat. Tapi sahabat turun juga. Apa jadi? Sahabat ramai yang syahid. Kita, kalau kita lawan apa yang Nabi habaq, even saya sekalipun, banyak jiwa yang akan mati. شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan ingat tak dalam peperangan Badar, Nabi SAW cedera parah pada pusingan yang pertama. Lalu Nabi bersembunyi, dan pada ketika itu Nabi bersama dengan para sahabat, dan Abu Sufyan panggil, "Wahai Muhammad, di mana kamu bersembunyi?" Tuan-tuan tahu tak di mana ada? Di mana tempat lokasi Nabi bersembunyi tadi? Di situlah. Tuan-tuan, di sinilah Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Umar. Bila mana Abu Sufyan berkata, "Di mana Muhammad? Kalau kamu anak jantan, kalau kamu orang berani, kalau kamu pendekar, datanglah ke sini. Kita lawan, kita fight, kita perang balik." Lalu Nabi SAW diam waktu itu. Bukan sebab Nabi takut, tapi Nabi nak mengatur strategi. Dan pada ketika itu Sayyidina Umar, dia pun menghunuskan pedangnya. Dia kata, biar aku yang mengajar mereka. Nabi kata, "Wahai Umar, kau diam saat, kamu bertenang, kerana jumlah kita sedikit, dan pada ketika itu jumlah musyrikin ramai." Maka Nabi SAW naik ke atas bukit itu, wallahu alam, daripada jalan bahagian sini ataupun bahagian sana. Setelah Nabi turun daripada tempat bersembunyi tadi, lalu Nabi SAW pada ketika itu cedera parah, luka yang begitu dalam daripada kepala, dan darah Nabi sampai ke Allahumma salli Muhammad, memenuhi ruangan tubuh Nabi, penuh kepada badan Nabi sehingga ke kaki Nabi SAW. Lalu Nabi akan dirawat di mana sini? Tuan-tuan boleh tengok di sini, ini tempat Nabi SAW dirawat. Siapa yang merawat Nabi? 3 orang, bermula daripada Nusaibah, yang kedua ialah Safiyah, dan yang ketiga ialah Sayyidah Fatimah. Mula ketika mana Sayyidah Nusaibah merawat Nabi, kemudian kucak-kacir berlaku dalam peperangan lagi. Sayyidah Nusaibah terus juga pada ketika itu mengambil pedang dan terus berperang lagi. Lalu pada ketika itu juga mendengar khabar bahawasanya Sayyidah Hamzah syahid. Lalu pada ketika itu Sayyidah Safiyah turut membantu Sayyidah Hamzah, dan yang membantu Nabi pada ketika itu hanyalah Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sehinggalah dengan rawatan yang mereka lakukan dapat menghilangkan atau memerhentikan darah dari luka yang ada di kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang darah Nabi dah pun berhenti daripada kepala Nabi, luka di kepala itu dah pun berhenti. Lalu Nabi SAW melaksanakan solat zuhur dan asar dalam keadaan duduk, dan ketika itulah para sahabat yang lain turut melakukan solat dalam keadaan duduk. Dan di mana masjid, inilah tempat
Nabi SAW, yang darah Nabi dah pun berhenti daripada kepala Nabi, luka di kepala tu dah pun berhenti. Lalu Nabi SAW melaksanakan solat zuhur dan asar dalam keadaan duduk, dan ketika itulah para sahabat yang lain turut melakukan solat dalam keadaan duduk. Dan di mana masjid itu? Masjid ini namanya Masjid Al-Fasah, iaitu masjid ketika mana para sahabat datang mengerumuni Nabi SAW kerana mendapat khabar bahawasanya Nabi SAW dalam keadaan cedera parah. Para sahabat berkerumun dengan Nabi, mereka rapat-rapat dengan Nabi, maka dikatakan idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Nabi sebut maka kalian berilah ruang supaya Nabi SAW pada ketika itu dalam keadaan yang tenang. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, di tengah-tengah bukit ini ada tempat yang wangi sampai sekarang. Wanginya tersebut karena darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perangan Uhud, beliau berdarah dan sempat dibawa ke sini oleh Talha dan para sahabat yang lain. Sungguh sedih kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah di saat perangan tersebut. Ya Rasulullah, Tuhan kami hanya Inilah makam Sayyidina Utsman bin Affan yang terletak di pemakaman Baqi di Madinah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satunya menantu Rasulullah SAW dan sekaligus sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya dan yang paling dermawan. Masya Allah. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا بشرى لنا نلنا المنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya setiap hari.
haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak ansur mestilah ada, jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Ni gua tengok. Maka di sinilah tempat baginda Nabi SAW bersuluk dan tengok ni. Sinilah tempat Nabi nampak tu. Nampak celah tu? Hak itulah tempat Nabi tengok bumi Mekah. Itulah tempat Nabi tengok kota Mekah. Nabi bertawajuh dan dalam ni lah malaikat Jibril alaihissalam mai peluk baginda Nabi SAW, dan semua batu ni menjadi saksi. Dan tempat ni mulia ya Allah ya Tuhan, berkat teman berkata hadil ghar. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita tu saya tunjuk kat tuan-tuan semua batu-batu setiap sudut dalamnya. Setiap sudut dalamnya. Amin wa ala sallallahu. Okey, ni atas ya. Tu je. Tak boleh berdiri pun. Tak boleh berdiri kalau bagi semua. sini boleh ya. Kalau nak berdiri macam ni lah. Macam ni. Okey. Okey. Tunjuk kat semua. Luas mana gua ni. Kecil je. Nabi duduk seorang-seorang masa tu tempat tu, dan tempat Nabi duduk ni, bayangkan Nabi duduk seorang-seorang. Nabi fikir macam mana nak bantu masyarakat ketika masyarakat zaman jahiliah. Dan ingat saya teringat tadi Ustaz Farid cerita dalam bas, pahala besar bagi orang, pahala besar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pahala besar lah bagi orang yang bila dia duduk dengan masyarakat dia tak lari daripada masyarakat dia tolong selesaikan masalah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna
Siapapun dirimu yang belum tergetar hatimu di padang Arafah ini, demi Allah, coba tanya dalam dirimu, maksiat apa yang pernah engkau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika hatimu, jika dirimu tidak tergetar di padang Arafah ini, demi Allah, tanya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah.
Mata baginda terang, sangat suka bercela. Nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepah, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah.